Selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Syarmin Dishan, anak lelaki Kursami. Nombor matrik saya ialah 10 DKM 21F1140. Saya dari kelas DKM 2C. Selamat sejahtera, nama saya Tan Jin Wei. Nombor pendaftaran saya ialah 10 DKM 21F1136. Saya daripada kelas DKM 2C. Selamat pagi, nama saya Vignesh Analaki Manoniti dari kelas DKM 2C. Nombor matrik 10 DKM 21F1028. Salam sejahtera, nama saya Jagdiswaran Ravichandran, matrix number 10 DKM 21F1068. Tajuk yang dipilih oleh kumpulan kita ialah Rukun Negara hanya sekadar dihafal tetapi tidak dipraktikkan. Nama saya Fuyo Hong. Nombor pendaftaran saya ialah 10 TEP 19F 2010. Kelas saya daripada TEP nombor A. Hari ini kami berlima untuk bentang nilai masyarakat bertajuk Rukun Negara hanya sekadar dihafal tetapi tidak dipraktikkan. Yang tidak ternilai perlu dipelihara serta dihargai semua rakyat Malaysia. Melihat kepada seluruh di negara kita hari ini, khususnya di Semenanjung, polarisasi kaum dan agama masih wujud walaupun kita sudah mencapai 6 dekad kemerdekaan. Kebaduan nasional dan kesempurnaan sosial terletak pada keupayaan institusi pendidikan dan guru dalam menyatukan generasi muda berbilang kaum, memupuk dan menerapkan prinsip rukun negara dalam kehidupan mereka. Rukun negara yang telah diwujudkan pada 1970 bertujuan mencapai satu pengangan atau pengertian terhadap aspirasi nasional antara berbagai kaum di Malaysia tanpa mengira asal unsur dan keturunan masing-masing. Konsep yang terdapat dalam ideologi negara ini harus dipahami dan dihayati bagi memupuk semangat perpaduan masyarakat berbagai kaum di negara kita. 5 maklumat rukun negara mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai corak serta membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Prinsip rukun negara pula kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan sebenarnya adalah satu falsafah dan ideologi negara yang menjadi dasar kesatuan, perpaduan bangsa serta pedoman kepada kehidupan semua masyarakat pelbagai kaum dan budaya di negara ini. Setiap matlamat dan prinsip rukun negara yang dilafazkan pada setiap perhimpunan sekolah, majlis dan program rasmi tertentu sebenarnya mempunyai maksud tersirat yang harus difahami dan dipraktikkan oleh setiap masyarakat di Malaysia. Penghayatan terhadap rukun negara dilihat semakin berkurangan, terutama dalam kalangan generasi muda, dan ini amat membimbangkan. Ramai rakyat yang tidak lagi melihat kepentingan rukun negara pada masa ini. Dalam keadaan kita menuju kemajuan, rukun negara dilupakan sebagai salah satu alat penting yang membantu rakyat Malaysia bersatu padu suatu ketika dahulu. Ia sepatutnya bukan setakat dibaca atau dihafal, tetapi juga diamalkan dalam kehidupan seharian kita. Keperluan untuk memupuk perpaduan dalam kalangan generasi muda dan meningkatkan pemahaman mereka terhadap maklumat dan prinsip rukun negara amatlah bermakna jika kita ingin menjadikan Malaysia
sebagai sebuah negara yang bersatu padu. Sebagai contoh, prinsip kelima rukun negara, kesopanan dan kesusilaan, menekankan personaliti dan tingkah laku seseorang. Sifat individu yang bersopan santun dan bersusila amat penting dalam konteks perhubungan antara satu sama lain dalam masyarakat pelbagai kaum di negara ini. Penghayatan dan mempraktikkan prinsip ini akan membentuk warga negara yang bersopan santun dan bersusila serta menjadi panduan kepada semua rakyat agar perilaku masyarakat sentiasa terpelihara. Rukun negara adalah prinsip panduan kita terhadap proses pembangunan negara dan hendaklah dihormati semua pihak yang satu wawasan yang dikongsi demi perpaduan negara. Maklumat dan prinsip yang terkandung di dalamnya hendaklah didukung dan dipraktikkan kerana kita tidak boleh memandang ringan kestabilan, keamanan dan keharmonian yang telah dicapai setakat ini. Marilah kita bersama-sama berharap agar pada tahun baru 2019 ini semua rakyat Malaysia tanpa mengira asal usul dan keturunan mempunyai iltizam untuk menjadikan 5 maklumat dan 5 prinsip rukun negara sebagai panduan hidup bagi mencapai wawasan negara dan perpaduan nasional. Okey. Kita wajar mengenang contoh amalan prinsip kesetiaan kepada raja dan negara yang dijemalkan barisan negarawan seperti Tun Wee Sambenden, Tun Tan Cheng Lock, Kolonel H.S. Lee, Tok Gajah Ahmad Kilau dan Dato' Maharaja Lela. Mereka mempunyai satu titik persamaan, iaitu semangat cinta tanah air. Mereka meletakkan negara sebagai keutamaan. Sebab itu, negara dapat mencapai merdeka dan maju ke hadapan. Jika dikaji, bagaimana mereka boleh mencapai titik persamaan itu? Asasnya ialah dengan menerap nilai rukun negara dalam diri anak muda dan mengamalkannya. Sekian, terima kasih. Sekali, rukun negara hendaklah dijadikan bantuan sebagai alat perpaduan kaum. Rakyat jangan hanya tahu melafaz, sebaliknya perlu menghayati dan mempraktikannya. Ingatlah, pencapaian membanggakan negara hari ini disebabkan satu perkara, iaitu kesanggupan rakyatnya yang berbilang kaum bersatu di bawah satu identiti dan nilai yang sama demi kemakmuran serta kesejahteraan sejagat. Terima kasih.